Takbir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengerusi majelis kita pada malam ini, teman-teman kepimpinan yang hadir, yang berbahagia Ustaz Misbahul Munir Haji Masduki Timbalan Surijaya Pas Negeri Perak merangkap Setiausaha Lajnah Penerangan Pas Pusat, yang saya hormati Ustaz Nuraidah Saleh PJK Pas Pusat merangkap Timbalan Pengurusi Lajnah Penerangan Pas Pusat, Ustaz Yusuf Ombong Timbalan Surijaya Pas Negeri Pahang dan juga YDP Pas setempat, pimpinan daripada keadilan cabang yang hadir pada malam ini, ketua cabang, seluruh kepimpinan di semua peringkat, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, di penghujung ceramah ini mudah-mudahan Allah izinkan saya untuk menyelesaikan ucapan. Kita sekali lagi diketemukan oleh Allah dalam satu ceramah penerangan bagi menjelaskan kepada rakyat tentang isu-isu semasa dan juga mungkin dikaitkan dengan sedikit berkaitan dengan sambutan Maulid Rasul yang jatuhnya kemarin 12 Rabiul Awal, yang sama-sama kita sambut, yang sedikit telah disentuh oleh Ustaz Yusuf Ombong tadi. Saya dahulukan tentang kefahaman dan juga sedikit penjelasan saya tentang sambutan Maulid Rasul yang disambut oleh tuan-tuan, oleh umat Islam seluruh dunia kemarin. Saya ingin menyebutkan bahawa menyambut kelahiran baginda Rasulullah sebenarnya dilakukan oleh umat Islam bukan hanya sekali dalam setahun. Sebenarnya ingat kepada baginda Rasulullah, kasih dan sayang adalah suatu amalan yang berterusan selagi hayat di kandung badan oleh seorang Muslim pada setiap hari. Di sana Allah datangkan beberapa ibadah yang kita lakukan, yang perlu kita tunaikan setiap kali kita ingin sembahyang. Misalnya, seorang muazzin memperdengarkan azan, diperingatkan dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah kita iqamah sebelum kita sembahyang, disebut kalimah ini. Asyhadu dengan maksud aku naik saksi, dengan maksud dalam bahasa lain aku bersaksikan, dengan bahasa mudah aku sanggup jadi saksi untuk mengatakan Muhammad itu pesuruh Allah. Demikianlah sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan. Kita menyebut tentang
tentang bagaimanakah dalam sebutan tahiyat awal dan tahiyat akhir kita menyebut lagi kalimah ini. Dapat betapa Allah mendatangkan beberapa bacaan-bacaan yang disunatkan sebagaimana azan, sebagaimana kita iqamah, yang diwajibkan semasa kita membaca tahiyat akhir dalam setiap kali sembahyang, membuktikan betapa hayat manusia tidak lepas daripada mengingati dan mengasihi baginda Rasulullah. Kasih sayang kita kepada Rasulullah sebenarnya sebagai seorang ibu bapa yang kita ada anak-anak, mesti kita tekankan begitu sekali kepada mereka. Kita takut kalau kita faham bahawa Rasulullah itu perlu kita sayang lebih daripada segala-galanya, termasuk lebih kita sayang daripada kita sendiri. Bila Rasulullah mengatakan 3 ciri orang-orang mendapat halawatul iman, kemanisan iman, salah satu daripadanya ialah kita kasih, kita cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada yang lain segala-galanya. Menunjukkan betapa seorang Muslim yang punya tanggungjawab peribadi dan perlu diajar kepada anak-anak kita bahawa kamu kena kasih kepada Rasulullah lebih dari kasih kepada ayah, kepada mak. Kadang-kadang orang sayang pada tok dia, lupa dia kasih kepada Rasulullah. Di mana letaknya posisi dan keadaan kasih seseorang kepada baginda Rasulullah? Mesti ditekankan kepada diri kita dan orang lain, seluruh umat Islam, anak-anak dan yang kita kenali. Tak kira Melayu, tak kira Cina. Kalau kita kasih kepada bangsa kita, kalau untuk orang Melayu, kalau untuk kasih kepada bangsa kita, bangsa dia, kalau dia Cina macam saya, kasih kepada bangsa Melayu, bangsa Cina tidak ke mana. Walaupun orang kata tidak hilang Melayu dunia, kita mesti hilang dari dunia. Allah memanggil dan akan mematikan kita. Bila kita mati, ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam yang didatangkan Nabi akhir zaman ini, yang akan menyelamatkan kita orang Melayu, orang Cina, termasuk yang nak berjuang, termasuk yang nak berpolitik, termasuk yang nak memerintah, menjadi pemimpin, mesti meletakkan Islam. Sebab itulah saya bagi tahu, Tok Guru banyak kali dah bagi tahu, tidak ada alasan bagi orang Islam, orang Melayu yang mengucap 2 kalimah syahadah, mempertikaikan perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS, selagi dasar yang kita bawa tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dan begitu juga tidak ada alasan kami menentang UMNO Barisan Nasional selagi mereka tidak mau kembali kepada Islam. Betul tak betul? Yang ni Cina cakap, yang Melayu bengong lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati, saya heran, di Perak ada beberapa orang pemimpin DAP yang bersama-sama dengan kita. Saya ingin jelaskan kepada orang UMNO, orang Melayu yang cuba ditipu oleh pemimpin mereka. Dalam Dewan Undang Negeri Perak ada beberapa orang pemimpin Melayu UMNO bangun. Dia kata dulu bercakap, PAS dulu cakap kalau berkawan dengan Cina jadi kafir. Kata kepada kami dulu bercakap kalau berkawan dengan orang bukan Islam, rosak akidah. Sekarang hampa berkawan dengan DAP, tak rosak akidah. Saya bangun, saya kata mana ada pemimpin PAS mengajar begini. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajar orang mengatakan berkawan dengan orang bukan Islam kita rosak akidah. Yang diajar oleh Islam batas-batas iman dengan kufur. Orang berkawan dengan orang bukan Islam mesti jaga akidah mereka, jangan gadai Islam. Betul tak betul? Yang ini ada pada UMNO 54 tahun berkawan dengan MCA. Mereka bukan sahaja boleh mendidik MCA, diri sendiri tak terdidik. Mereka bukan boleh ajar, boleh didik sambil belu. Daripada awal
Ulama jadi menteri hingga pencen, tetapi diri sendiri tidak boleh mendidik. Pemimpin UMNO ni maaf cakap lah, bukan nak hina, semayang duduk sah depan tak berani. Ada di Perak, mari semayang di surau, di masjid orang UMNO. Babi, di depan babi, duduklah belakang imam. Takut, dia takut imam kentut. Bila imam kentut, dia kena ganti tok imam. Apa lagi takut orang nak tolak jadi imam semayang jenazah, silat-silat rukuk sujud. Jadi Abu Nawas, cerita Abu Nawas bila mak dia mati terpaksa jadi imam. Orang kata naiklah Abu Nawas, afdal kamu anak, selagi ada anak boleh jadi imam, orang tolak anak jadi imam. Kalau kita tok imam di mana-mana, kalau ada anak, anak dia ada jadi boleh jadi imam, adik-beradik dia boleh jadi imam. Selagi boleh tolak orang tu, jangan kita naik lagi. Yang Abu Nawas ni naik, rupanya dia tak boleh pun naik. Semayang rukuk sujud. Semayang apa? Yang makmum pembengong ikut rukuk sujud sekali. Sudah semayang tengok apa semayang rukuk sujud ni, semayang bayar. Lalu tanya pada Abu Nawas, apa hak Abu Nawas kamu rukuk sujud? Dia kata dosa mak aku banyak, kena rukuk sujud baru ampun dosa Allah. Berat Abu Nawas macam ni. Ya Abu Nawas macam ni boleh tanya siapa dalam masyarakat. InsyaAllah dalam PAS dilantik jadi calon, dilantik jadi pemimpin belawat, orang suruh tahlil, kita tahlil sebelum mayat. Orang suruh mandi mayat, boleh mandi mayat. Orang suruh jadi imam, kita boleh jadi imam. Imam apa pun boleh. Ini hakikat. Islam bukan hanya di mulut. Islam mesti menjadi amalan kita orang Islam. Termasuk saya sebutkan, kalau kita sebut kita kasih, kita cinta kepada Rasulullah, bukan lakonan. Islam bukan mainan. Islam bukan hanya di bibir. Amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah tidak boleh sempurna melainkan dengan kita beramal soleh. Ada beberapa kalimat yang Allah iringkan dalam Quran, sering berlaku. Antaranya bila Allah kata amanu, beriman, kena beramal soleh. Antaranya kalau kita taat kepada ibu bapa, tidak sempurna. Sebelum itu disebutkan juga dengan taat kepada Allah. Allah tutup dengan iringkan dengan wabil walidaini ihsan. Antaranya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah kata diwajibkan kamu, difardu kepada kamu menyembah tidak ada melainkan kepada aku. Wabil walidaini ihsan, taatlah, buat baiklah kepada ibu bapa. Maknanya taat kepada Allah tak sempurna melainkan kita sempurna buat baik pada ibu bapa. Allah ni ada ni orang penampak mak dia, terajar mak dia, hari tu diperlih tinggal sesempah ayah dia. Anak jenis macam ni sembahyang puasa tak guna. Tidak sempurna anak yang beriman kepada Allah. Dia kena beriman kepada ibu bapa dengan maksud taat setia dengan perintah Allah. Dengan kalimat yang disebut lain, wala takun auf, tak boleh juga berkata dengan kalimat auf. Inilah Islam yang kita sebutkan secara umum. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah ya Islam ni. Bukan payah. Kalau payah hamba tak masuk Islam. Ada ke nak masuk benda payah? Hak dipayah-payahkan itu manusia. Hak ditakut-takutkan itu manusia. Oh konon dulu, belum kita masuk payah masuk Islam ni, kena sunat, kena gerak double. Hak bagi takut sunat negara Cina, Melayu. Boleh masuk ke Islam, boleh tinggal makan daging babi. Ikut aku lah, nak makan tak makan. Dah masuk Islam tak makan lah. Pelik ke apa lagi susah korang sebelum masuk. Takut-takutkan dengan daging babi. Ramai mana orang Cina yang bukan Islam tak makan. Hamba duduk negeri Cina, pensyarah hamba. Pensyarah yang mengajar bahasa Mandarin. Lebih pada separuh tak makan daging babi, Cina. Dia ambil dapat maklumat. Lama juga Melayu makan daging babi. Pelik ke apa dia tak sedap juga babi dia.
Nak kata tak, hak haram dia makan. Nak cerita Allah ni di Malaysia ni masalah. Amak kecik amno pah anak rakyat jasa. Jasa 50 tahun UMNO merintah Malaysia dalam bidang jaga agama dengan maksud kita mendakwahkan orang-orang Cina supaya dia dekat pada Islam, kemuncaknya dia boleh masuk Islam. UMNO 54 tahun dengan UMNO dengan Barisan Nasional ni. MCA siapa lah ni bengong dengan Islam. Cuma sulit. Mana sabar? Tahun lepas. Raya haji tahun lepas. Wajarnya pemimpin MCA. Sebab UMNO tak ajar, tak tegur langsung. Tahun lepas bila dia ke Kota Baru. Hari tu hari raya Korban. Hari raya Korban ni Kota Baru ni tutup belakang lah kedai. Kedai Cina tak buka, kedai Melayu lagi tak buka. Hari raya, hari cuti. Mana sabar dia tweet, dia pertikam. Apa ni kedai tak buka belakang? Budak bumi mana? Duk bulan ke? Duk matahari ke? Duk di Malaysia ke? Malaysia secara umum orang hormat cuti raya haji ni. Apalagi Kelantan lagi orang hormat. Raya yang besarnya raya haji, raya Korban. Betul tak betul? Tengok Kelantan tahulah. Kelantan balik sama kan? Kalau raya Korban. Tiap-tiap rumah sebelah lembu. Mana sabar pemimpin MCA hak lama dengan BN Barisan Nasional, UMNO Melayu tak boleh hajar besarnya raya haji ni. Apalagi nak besar-besar Tuhan kita depan mereka. Apalagi dia letak Quran Sunnah sebagai panduan untuk mengatakan kami orang Islam ada akidah perjuangan. Ni hak dia pertahan akidah kat apa akidah? Akidah lembu. Lama dah Piram dia ajarnya. Weh curi lembu kan Piram ni. Cerita kan dia buat belalang. Cerita lembu ni hak dia curi, Melayu curi lembu, Piram ni lama dah bagi tahu. Nyawa dengan badan kan hak curi tu. Nyawa dengan badan curi lembu, tarik. Lalu si belalang ni lakon jadi jin, lari letak bukan. Bukan pertahankan akidah. Nama tak kisahlah. Orang tak berjuang akidah. Dia seorang kan ada akidah. Orang konon cakap mana-mana nak pertahankan akidah. Berjuang dengan mak akidah. Dia seorang ada akidah ke? Nama tak ada ke? Tapi nak cerita kita orang Islam. Kalau duduk dengan orang Islam sebagai daripada Perak. Apa bangun? Tidak ada ulama PAH, tidak ada kepimpinan PAH, amat dalam PAH dah lama, tidak pernah diajar berkawan dengan bukan Islam kata kita tak jadi, kita sulah keluar akidah. Tidak ada. Yang ada pemimpin UMNO amat kata. Pemimpin UMNO pun tak boleh dalam dewan cakap. Di luar dewan cakap, di kampung-kampung ceramah depan orang Melayu. Bagi tahu ini PAH ajar macam ni. Kalau tidak kan benda tak ada. Mengada-adakan seolah-olah hak kita buat tu salah. Sebagaimana pernah kita kata salah. Kita tak pernah kata salah berkawan dengan bukan Islam. Malah PAH ada dewan himpunan penyokong PAH. Sebelum tu ada kelab penyokong PAH. Kita berkawan dalam Pakatan Rakyat, ada tahaluf siasi. Kita bersama dengan mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad berkawan dengan orang-orang bukan Islam. Malah hijrah menunjuk jalan orang Yahudi. Tetapi berkawan bukan ganda akidah demi memenangkan Islam dengan Pakatan Rakyat. Ayo umat Islam. Betul tak betul? Muslimi muslimat yang saya hormati. Sebab itu amal ni kalau mati malam ni puas hati. Duduk dalam PAH. Sebab apa? PAH ni melaksanakan tuntutan perjuangan yang diteruskan daripada perjuangan mata rantai yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Orang bukan Islam apa hati duduk dengan PAH. Adakah Dewan Himpunan? Adakah DAP? Adakah mereka tu MCA yang masuk dalam PKR sebagainya? Puas hati berkawan dengan PAH. Sebab kita duduk dalam satu wadah, ada satu parti berjuang guna nama agama. Agama inilah kau betul yang diiktiraf oleh dunia. Siapa di luar dunia ni?
Kalau pergi luar Malaysia, siapa dikatakan jemaah Islam di Malaysia? Bukan UMNO. Oh, demo mengaku tepuk meja. Kamilah parti Islam terbesar dunia. Di luar negara jadi tuan imam pun tak boleh. Di Mekah tu harap-harap balik pakai tudung. Dogai balik. Siapa pun tak kira mu siapa. Orang kapur ke, orang bandar ke, pemimpin ke, raja ke, Perdana Menteri. Kalau pergi tu tak pakai tudung, balik pakai tudung. Haji ke apa? Haji mabrur. Kalau pergi tak pakai tudung, tak apa lagi. Balik pakai tudung, haji mabrur. Pergi tak pakai tudung, balik tak pakai tudung, haji Marlboro. Adik-beradik haji mabrur. Mana sendirilah. Islam ni bukan berkena bodoh. Pelagak lagi. Pelagak. Jogong rambut sangat buat tu. Bila sebut benda ni jelas, kita bermalu. Dia mengaku parti Islam apa? Dulu Islam hadari, lani Islam wasatiyah. Meningkat dah. Masa Dr. Mahathir, Islam bersih cekak sapu. Masa Pak Lamagi, Islam hadari. Masa Najib, Islam wasatiyah. Kapur dia tak tahu. Kapur ni pun itu aku dalam UMNO. Mentah-mentah tukar. Kalau driver mentah-mentah tukar masuk balik. Ada naik lagi. Ada naik awak slow. Ada lagi dah. Motor habis dah lepas. Driver tukar bah pun pening kepala. Orang kata kalau berat ikut ni, dia ikut ni. Siapa juga lambat. 2 hari baru siapa. Ikut dia driver. Tak boleh. Semua driver tak betul. Hak betul baliklah kepada Islam. Ustaz Misbah cakap, YDP kita cakap, Ustaz Yusof Umum cakap. Tidak ada kita nak balik kembali kepada Allah melainkan dengan ucapan dan amalan. Itulah Islam. Makhluk boleh sambung. Kalau sekadar kasih kepada Nabi Muhammad, sama je dengan Abu Jahal. Kasih saya Nabi Muhammad, sekadar saya semata-mata. Tanpa melaksanakan ajaran, meneruskan perjuangan, mempertahankan ajaran. Bila disebutkan Ja'al Islam gharib, bila datang Islam itu adalah satu yang dagang. Fasaya'udul ghariban kama bada'a. Suatu masa dagang balik. Benda tu Islam dagang balik. Nabi kata fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa dia? Orang-orang yang mempertahankan sunnah. Kita pertahankan Islam yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Mereka lah yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni tanpa nak mandai ucapan, suara pun dah hampir nak habis. Dan alhamdulillah malam ni habis dah jelajah kami dengan Ustaz Misbah selaku saya jawatankuasa penerangan Pak Pusat. Amo ucap tahniah pada Ustaz Misbah ni. Dia berjaya melaksanakan program untuk kami bergerak. Mula di Gua Musa, habis di Gua Gaban. Gelap kata Gua lain. Daripada Gua Musa, habis di Gua Kuantan. Pada malam ni, jelajah kami alhamdulillah dengan izin Allah akan diperpanjangkan lagi. Kita jelajah Johor, jelajah Negeri Sembilan, jelajah Melaka. InsyaAllah jelajah kami di Kelantan, jelajah di Terengganu, jelajah di Negeri Pahang, menampakkan gelombang rakyat menyokong. InsyaAllah kita menang. Bila kita nak jelajah Johor, dengan kata daripada Johor ke Negeri Sembilan ke Melaka, nampak gaya kita menang. 3 ni dah, 3. Dan jelajah terakhir nak dibuat dalam jadual kami daripada Perak, Pulau Pinang dan juga negeri Kedah serta negeri Perlis. Kita menang juga. Dulu dah. Silap-silap pelajar masuk Thailand. Negeri Hak Tengah, wilayah dengan Selangor, kita nak buat juga insya-Allah dalam perancangan. Nampak kaya dengan gelombang sokongan rakyat berkat doa tiap-tiap malam. Jangan lupa kita orang Islam doa ya Allah. Kalau Sami Buddha minta daripada Tok Guru Aziz, Tok Guru kami nak doa, Tok Guru sehat, mengatur lagi Kelantan. Tak okay, kita tak doa. Tak cara nak terus doa. Doa cara dia lah.
Wirid Syahriah dah. Makanya kita berdoa mula malam ni insya-Allah dan malam-malam berikutnya untuk memastikan kemenangan Islam yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شمهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وصل على الكعبه من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحر ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصر عليهم والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.